maka sidang khas MKN bersetuju untuk melaksanakan PKP ke atas 6 daripada 9 daerah di Selangor. Untuk menangani masalah ini lakukan secara PKP, dan saya rasa kalau kita laksanakan juga PKP, maka ini akan memberikan reaksi yang negatif. Rakyat akan marah. Sebenarnya lihat rakyat tu sebenarnya dia bukan marah sangat kepada PKP ataupun PKPP dan sebagainya. Kalau seandainya benda tu berlaku, mana kami redha, mana kami tak akan buat apa-apa dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Selamat Hari Raya Aidilfitri diucapkan kepada seluruh umat Islam, seluruh rakyat Malaysia dan juga seluruh umat Islam di seluruh dunia yang menyambutnya pada hari ini dan juga hari-hari yang akan mendatang. Untuk hari ini, Alhamdulillah, Wacana Sinar secara eksklusif dan juga edisi khas bersempena dengan Hari Raya Aidilfitri, kami terus menyantuni anda dan kami akan terus bersama dengan anda untuk membawakan perbincangan dan juga perkembangan semasa tempatan dan juga antarabangsa untuk sama-sama kita gambarkan dan juga sama-sama kita untaikan dalam perbincangan kita. Hari ini sedikit istimewa kerana tetamu kita juga terdiri daripada sahabat-sahabat saya yang pernah juga mengendalikan dan juga pernah juga mengacarakan Wacana Sinar sebelum ini, dan juga kita nak bercakap lebih lanjut tentang, yalah, kita sedia maklum kita menyambut perayaan dalam Perintah Kawalan Pergerakan seperti mana yang diperintahkan oleh pihak MKN dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Mungkin ada ramai yang rasa sedih, hiba kerana kali kedua kita menyambutnya dalam keadaan kita terpaksa berdepan dengan pandemik COVID-19, tapi itu yang kita perlu lakukan sebagai rakyat Malaysia untuk bersama-sama kita memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Alhamdulillah, untuk Hari Raya Aidilfitri ini saya bersama dengan sahabat-sahabat saya. Molek kiranya untuk saya terus perkenalkan sahabat saya bersempena dengan Hari Raya Aidilfitri dengan bertajuk Raya dalam PKP. Ini sebab rakyat marah. Untuk saya nak memperkenalkan Tuan Azlan Shah Nabis Khan yang juga merupakan CEO Arba Foundation. Assalamualaikum, selamat Hari Raya Encik Azlan. Waalaikumsalam, selamat raya. Apa khabar Ismail? Alhamdulillah, walaupun kita beraya serba sederhana, kita harapkan untuk Encik Azlan dan keluarga dapat menyambutnya dengan penuh rasa kesyukuran dan juga kemeriahan dengan cara tersebut. Terima kasih. Cantik baju raya tu. Tak apa, boleh ulang pakai yang tahun lepas tu. Okey, seterusnya kita ada Halina, juga sahabat saya untuk pernah menjadi moderator untuk Wacana Sinar dan kita kini bertugas sebagai pengacara TV dan juga penyampai radio. Apa khabar Halina? Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Alhamdulillah sihat. Okey, Alhamdulillah. Makin cantik Halina ni waktu Hari Raya Aidilfitri ni. Apa rahsianya? Kebahagiaan tu datang dari hati. Alhamdulillah. Itulah dia, tips-tips kebahagiaan tu boleh diterjemahkan kepada kita kata sinar di mukanya itu. Okey, seterusnya bersama dengan saya juga adalah Ustazah Asma Harun yang banyak menjalankan kerja-kerja dakwah dan juga memberikan perkongsian bersama dengan masyarakat. Assalamualaikum, selamat Hari Raya Aidilfitri Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri juga buat Tuan Ismail, kemudian Tuan Azlan Shah Nabis Khan, kemudian Puan Helena Pahlavi. Dan untuk semua, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya juga Puan ya, dan juga Ustazah. Macam mana perayaan dan juga bulan puasa tempoh hari? Alhamdulillah, subhanallah. Sebenarnya jika kita cuba sedaya upaya kekalkan diri, berfikiran positif, berkata yang positif, walaupun dalam situasi apapun, insya-Allah kita boleh mencari erti bahagia. Makna bahagia boleh dicipta. Itu perjuangan kita, subhanallah. Ustazah beraya di mana kali ini Ustazah? Okey, beraya di Seremban, Negeri Sembilan. Kami berdua, suami isteri adalah orang Terengganu. Ni tahun yang kedua lah beraya di negeri orang, subhanallah. Jauh tu mengantau Ustazah ya. Baik, sebenarnya saya nak mulakan dengan Cik Azlan ni untuk kita bercakap lebih lanjut. Latar belakang Cik Azlan sendiri ya dahsyat untuk kita bacakan dan juga kita perkatakan dan juga amat menarik untuk kita kongsikan. Banyak menjalankan kerja-kerja NGO khususnya di bawah Arba Foundation ini. Jadi mungkin Cik Azlan boleh kongsikan sedikit apa yang sedang diusahakan dalam menjalankan kerja-kerja NGO dan kerja-kerja di bawah pertubuhan bukan kerajaan ni, Cik Azlan. Baik, terima kasih Tuan Ismail. Kalau kita lihat pertamanya syukur dan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahun ini tahun kedua kita berhari raya dalam satu keadaan yang luar biasa.
Dan tentunya seperti mana tajuk pun menggambarkan, ramai juga yang berhari raya selalunya sedih, sayu bersalaman sesama ahli keluarga, tapi kali ini mungkin agak marah sendirian di rumah. Jadi saya kongsikan sikit pengalaman bila kami di Alba Foundation, misi kami adalah untuk menghentikan kitaran kemiskinan dalam satu generasi. Jadi kami memberikan tumpuan kepada khususnya golongan wanita, ibu-ibu tunggal dan juga anak-anak kecil yang membesar dalam keadaan kemiskinan, dan kebanyakan mereka tak cukup makanan, nutrisi, terbantut dan membesar dalam satu kondisi yang tidak sihat. Kita jumpa bayi-bayi kecil yang sangat ramai. Saya pergi hampir ke semua negeri di Malaysia, kita akan jumpa bayi-bayi yang diberikan susu pekat manis yang dicairkan sebagai susu. Dan apabila mereka menjangkau usia 2 tahun, 3 tahun, gigi dah rapuh, berat badan tak cukup dan tak sihat lah. Yang kedua, kita lihat dari sudut aspek pendidikan, ramai, khususnya bila kita pun lepas raya sekolah akan kembali ke atas talian PDPR. Sangat ramai yang tidak ada akses internet dan juga gadget untuk mereka meneruskan pembelajaran dan mereka tercicir. So kita jumpa seringkali umur dah 9 tahun, umur dah 10 tahun masih belum boleh membaca menulis kerana proses itu terganggu dan terbantut dan disebabkan pandemik ini. Dan itu satu. Dan yang ketiga yang paling mencengkam keadaan pada masa ini adalah kekurangan cash, wang tunai. Sebab kalau kita lihat ada bantuan yang diberikan dalam bentuk makanan, tetapi banyak juga dalam kalangan B40 khususnya pada ketika ini yang mereka paling terdesak adalah untuk membayar sewa rumah, bil dan sebagainya, dan itu mereka perlu cash, dan cash itu susah nak dapatkan. Jadi Alba Foundation fokus kepada memberikan wang tunai dan kita track progres perbelanjaan mereka dan kita jaga mereka untuk tempoh masa yang lebih panjang, bukan one off. Dan kalau kita lihat apa yang kita belajar daripada pengalaman tersebut adalah satu dan terutamanya adalah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pandemik ini datang dalam bentuk dia menguji, tapi ada orang yang dalam pandemik ini dia lebih makmur, hidup dia lebih sejahtera, kadang-kadang bisnes dia lebih laris dalam keadaan sekarang. Ada orang yang memang dia tak pernah bayangkan dia akan kehilangan kerja yang dia paling suka, dia akan kehilangan sumber pendapatan dan terpaksa bergelut untuk menyara di rumah yang ditinggalkan oleh suami dalam keadaan sekarang ni. Kita jumpa banyak sangat kes akibat pandemik, tekanan dan fatigue, keletihan melalui fasa-fasa PKP demi PKP ini menyebabkan bukan hanya kesannya pada ekonomi tapi kepada kesejahteraan hidup berkeluarga, pada komunikasi, stres levels dalam kalangan anak-anak juga sangat tinggi. Jadi apapun keadaan kita hari ini, mungkin kita berada di rumah tak dapat balik ke kampung, dari satu sudut ada banyak perkara yang kita boleh bersyukur. Alhamdulillah, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala bantu seluruh rakyat Malaysia. InsyaAllah, itu yang perlu kita teladani dan juga perlu kita tekuni secara bersama. Halina, saya nak tanya sikit, difahamkan ada ahli keluarga Halina juga pernah disahkan mendapat penyakit COVID-19 dan pernah disahkan sebagai positif COVID-19. Mungkin ramai yang dekat luar berkata dan juga bercerita selagi mana ia tidak terjadi pada diri sendiri atau pada keluarga, kita tidak tahu betapa sukarnya kita nak menghadapi pandemik COVID-19 ini. Apa yang boleh Halina kongsikan apabila Halina sendiri melihat di depan mata dan melalui pengalaman menghadapi pandemik ini? Okey, apa yang pasti, apa yang boleh saya kongsikan, COVID-19 ini bukan perkara main-main. Ia benar-benar berlaku dan ayah saya dapat positif COVID-19 ini di Sudan, satu negara yang tidak mempunyai akses kesihatan awam yang begitu baik, di mana dia terpaksa dipindahkan melalui helikopter udara daripada Sudan ke Nairobi. Dan saya rasa bapa saya berada di Nairobi itu dalam keadaan ICU dan memerlukan alat pernafasan, oksigen itu selama hampir 2 bulan. Sayu hati saya bila kita buat video call, suara bapa saya tak boleh keluar langsung, cakap pun tercungap-cungap. Namun Alhamdulillah lepas 2 bulan bapa saya dipindahkan ke Kuala Lumpur dan mendapat rawatan di hospital swasta. Dan pada ketika ini, iaitu lepas hampir 7 bulan bapa saya diserang COVID-19, kesihatan dia masih lagi berada dalam tahap yang biasa, belum lagi pulih. Dan ada kalanya beberapa minggu lepas
bapa saya dikejarkan ke hospital dan ditempatkan di zon merah untuk mendapatkan oksigen kerana 30% daripada fungsi ataupun jantung fungsi paru-paru beliau telah rosak dimakan COVID-19 ini, virus-virus Masya ini, Allah. dan menyebabkan paru-paru bapa saya tidak boleh berfungsi dengan baik dan menyebabkan jantung terpaksa mengepam oksigen ke dalam badan dengan ekstra. Dan apa lagi yang boleh saya katakan, bapa saya sangat menjaga kesihatan, sangat menjaga SOP, dan beliau mendapat virus itu walaupun dengan penjagaan yang begitu rapi. Dan apa yang lebih menyedihkan, bapa saya tidak mempunyai penyakit-penyakit lain seperti diabetes dan sebagainya. Namun bila diserang COVID-19 ini dengan mengambil ubat steroid dan sebagainya, bapa saya mempunyai kadar gula ataupun glukosa dalam badan yang tinggi. Sudah terpaksa nak makan ubat diabetes pula. So ini antara komplikasi yang mungkin orang tak nampak. Ada antara rakan-rakan saya mengatakan bahawa COVID ini kalau dapat sesama saja masuk hospital ataupun duduk PKRC, makan ubat, rehat, Alhamdulillah akan baik. Namun ia bergantung kepada tahap kesihatan kita dan sistem imunisasi kita. Kalau kita dah terkena COVID-19 itu, ada antara kita yang akan mempunyai kesan jangka panjang dalam kesihatan, terutamanya sistem respiratory untuk jangka masa yang panjang. Ada juga kawan saya baru-baru ni baru saja kena COVID-19 dan dia masih belum pulih sepenuhnya. Masih kadang-kadang tercungap-cungap, nak jalan, nak cakap pun memang bukan macam biasa. Itulah yang boleh saya katakan dan kongsikan. Ya, betul apa yang Halina katakan tu, kesan badan dan juga reaksi badan seseorang individu itu berbeza. Mungkin ada yang mendapat kesan yang mild ataupun sederhana ataupun mendapat kesan yang serius. Jadi bercakap tentang kesan dan juga reaksi ni, kita juga nak bercakap tentang reaksi Halina sendiri selaku ahli keluarga dan juga yang berada di samping ayahnya yang disahkan positif itu. Selepas mendengar perkabaran itu, bagaimana meletakkan posisi sebagai anak dan juga untuk melihat bagaimana perkembangan ayah dan juga nak menjaga kesihatan ahli keluarga lain. Halina, macam mana? Bayangkan situasi pada mula saya dapat tahu bahawa bapa saya dijangkiti COVID-19 tu, dia beribu-ribu batu jauh daripada kami dengan sistem kesihatan di Sudan yang tidak begitu meyakinkan. Macam-macam perkara terlintas di dalam hati kita. Sampai ada satu ketika tu saya menangis sepanjang malam. Itu memang dah biasa. Depan sejadah sambil baring-baring menangis, tak tahan. Macam-macam yang difikirkan. Sebab ini bukan pertama kali bapa saya diserang sakit di Sudan. Ini kali kedua. Dan kita tahu bagaimana proses seterusnya dan selanjutnya. So banyak yang kami terbayangkan dengan sampai satu ketika saya membayangkan bahawa kalaulah apa-apa terjadi kepada bapa saya, dahlah jauh, tak dapat nak tengok jasad dia ke, ataupun kalaulah apa-apa terjadi pun saya dah tak boleh melawat dan sebagainya. Macam-macam perkara yang terlintas. Apa yang kita orang mahukan masa itu, biarlah dia sembuh daripada COVID-19 tu supaya proses seterusnya boleh dijalankan. Sebab kalau tak baik daripada positif COVID-19 tu, kami tak boleh nak transfer dia ke Dubai ke ataupun ke Nairobi ataupun ke Malaysia. Macam-macam perkara yang kami fikirkan. Macam saya pula belum berumah tangga, mulalah datang perasaan yang rasa macam kenapa saya, kita bukan salahkan diri sendiri, tapi alangkah baiknya jika perkara ini disempurnakan, ataupun adakah ini raya yang terakhir dan sebagainya. Macam-macam terlintas di fikiran saya. Kerana beberapa hari sebelum itu bapa saya pun ada meninggalkan bercakap-cakap perkara yang sensitif kepada kami, dan kami macam tak tahu apa nak jangka bila penyakit itu melanda bapa saya. Dan ketika semua orang sedang dalam berlumba-lumba untuk mendapatkan vaksin, bapa saya tidak mahu mendaftarkan diri sebagai penerima vaksin kerana saya rasa bukan kerana dia takut, cuma dia terlalu trauma dengan COVID-19 itu sampaikan dia tidak boleh membuat
keputusan yang wajar untuk menerima vaksin ini kerana terlalu trauma. Namun selepas dipujuk dan sebagainya, bapa saya bersedia untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Itu antara saya rasa simptom-simptom selepas dijangkiti COVID-19. Okey. Apa-apa pun kita doakan semoga Halina dan juga ayah Halina serta ahli keluarga Halina diberikan kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, juga sentiasa dilindungi dan juga dijauhkan daripada segala perkara-perkara yang buruk dan juga perkara yang negatif, insya-Allah. Terus saja kepada Ustazah Asma. Ini dia, kalau ramai yang berkata ini kali kedua kita menyambut Hari Raya Aidilfitri, ya, dan juga menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak dalam keadaan kita terkurung ataupun mungkin tidak boleh ke mana-mana ataupun dihadkan pergerakannya. Jadi apakah konsep redha dan juga konsep menerima hakikat pada ujian Allah Subhanahu Wa Taala ini boleh diterjemahkan dalam kita berulang-ulang kali menghadapi perkara yang sama, Ustazah? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Terima kasih kepada Tuan Ismail. Kepada para penonton sekalian, Masya Allah, sedar tak sedar kita memang sedang berada di Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya yang pertama. Maksudnya apa yang kita takuti, yang kita bimbang, yang kita sedih benar-benar berlaku. Bahawasanya sekali lagi kita terpaksa melalui hari kesyukuran, hari kebahagiaan dan kegembiraan di tempat, di rumah masing-masing tanpa orang yang tersayang. Masya Allah, subhanallah, para penonton, pendengar sekalian, jika kita lihat adakah berbeza, kan? Apakah perbezaan yang paling besar sambutan Aidilfitri pada tahun 2019 dan perbezaan bila Aidilfitri PKP 2020 dan 2021? Dari sudut pandangan agama Islam, tuan-puan dimati Allah sekalian, ia sebenarnya tidak ada perbezaan. Dari sudut pandangan Islam, ia tidak ada perbezaan. Kerana kalau kita memerhatikan dari sudut istilah perkataan Aidilfitri, Aid membawa maksud kembali, Aidun membawa maksud kembali, Fitri ataupun fitrah kembali kepada fitrah. Ia membawa maksud beberapa perkara, tuan-puan sekalian. Yang pertama, kita kembali kepada fitrah kita sebelum Ramadan. Kita boleh makan, minum pada siang hari, boleh bermesra suami isteri dan sebagainya. Namun bila dah habis Ramadan, kita kembalilah kepada fitrah kita, iaitu boleh makan minum di siang hari. Yang kedua, kita kembali kepada fitrah, iaitu suci dan bersih daripada dosa, daripada kekotoran jiwa dan sebagainya. Jadi dari sudut falsafahnya, Aidilfitri ini sama saja. Dalam apa jua keadaan sama. Setelah habis Ramadan, kita dilatih, kita dibentuk, kan iman kita semakin kuat, kita di-charge balik iman kita. Masya Allah, perbezaan besarnya adalah dari sudut adat. Sebab adat kebiasaan kita berkumpul. Berziarah. Adat kebiasaan kita adalah saling saling berziarah, berkumpul, bersalaman, Masya Allah, saling berpelukan, kan bagi duit raya. Dan perkara itu memberi kesan impact yang sangat besar. Mental, emosi, kan spiritual, semualah. Namun sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, mungkin ini waktunya Allah sedang mendidik kita tentang perkara yang Allah cuba didik dan tegur kita dengan perkara-perkara kecil, tapi kita mungkin belum sedar dan betul-betul kembali kepada Allah. Akhirnya Allah mendidik seluruh manusia di muka bumi ini dengan satu perkara yang amat besar dan diuji pada waktu ketika yang sangat besar, iaitu Aidilfitri, Ramadan dan sebagainya, supaya ia lebih memberi bekas ke dalam hati kita. Subhanallah, jadi saya ingin mengajak tuan-puan dimati Allah sekalian, kita masih lagi dari sudut Islam boleh buat semua perkara yang dituntut pada Aidilfitri. Contohnya kita dah berbuat takbir, kemudian kita masih lagi boleh membuat ucapan selamat, doa walaupun dalam keadaan jauh, kemudian kita masih lagi boleh mandi sunan Aidilfitri, boleh lagi solat sunan Aidilfitri walaupun suami jadi imam, khatibnya, kemudian kita tetap memakai pakaian terbaik. Kita kena tetap memakai pakaian terbaik, tuan-puan sekalian. Bukan semestinya baru. Yang paling utama, pakaian itu antara yang terbaik yang kita miliki. Tak mampu beli yang baru, pakai je yang tahun lepas pun tak ada masalah, tapi yang terbaik. Itu sunat. Bukan saja-saja.
saya mohon, mungkin ada yang sedang dengar walaupun sekarang kita dah tengah hari Raya Aidilfitri yang pertama. Pagi tadi buat macam biasa, tak ada perasaan nak raya, tak payahlah, pakai je, lepas tu lepak depan TV. Tuan-puan sekalian, ia bukan perkara yang biasa-biasa. Bila kita berpakaian indah di Aidilfitri, kita terus diberi pahala. Betapa Islam ini sangatlah menyarankan kita supaya berpenampilan indah, sedap mata memandang, walaupun hanya sisi keluarga. Saya ingat tahun lepas pun saya dengan anak-anak, tapi tetap berpakaian indah, salam, supaya kita memberi kenangan yang terbaik dan terindah kepada anak-anak. Subhanallah. Okey, makan sebelum solat sunat. Okey, kita buat pagi tadi, mengeratkan hubungan silaturahim, saling bermaafan, mengerjakan puasa sunat selepas Syawal. Hari kedua, ketiga dah boleh. Kalau dulu tuan-puan sekalian, antara hikmah terbesar, ramai orang tak berjaya nak puasa sunat 6 Syawal. Ramai yang tak berjaya puasa sunat 6 Syawal. Tapi sebab apa? Start hari raya pertama sampai 30 Syawal, semuanya penuh dengan hari terbuka. Tetapi ramai yang menyebutkan pada PKP yang lepas, Alhamdulillah setelah sekian lama saya mampu nak puasa sunat Syawal yang pahalanya begitu besar. Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya buat kesimpulan kepada soalan yang diberikan pasal konsep redha. Masya Allah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Kita peringkat awal dulu, mungkin raya first, kita semua dalam keadaan situasi redha dengan ujian ketika itu. Semua tidak menunjukkan kemarahan kepada pemerintah. Semua tak tunjukkan kekecewaan. Semua masing-masing bersatu. Masa PKP yang pertama, masa raya pertama, Ramadan pertama, semua bersatu. Kita kena menang, kita cakap. Kita kena lawan, subhanallah. Tapi kerana tempoh ujian sangat panjang, sampai meleret ke setahun lebih. Dan pada saat inilah terbukti ataupun akan teruji siapakah yang benar-benar redha, benar-benar sabar, benar-benar bersangka baik dalam ujian Allah. Tuan-puan sekalian, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim, yang bermaksud mereka yang apabila ditimpa ujian, musibah, bertimpa-timpa, panjang, lama pula tu. Lalu mereka mengucapkan, Inna lillah, ini datang daripada Allah. Wa inna ilaihi raji'un, semuanya kembali kepada Allah. Dia cari, dia bergantung kepada Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Mereka itulah yang mendapat rahmat, kasih sayang, redha Allah. Dan mendapat rahmat, pertolongan dan juga mereka mendapat hidayah. Tuan-puan sekalian, 1 tahun lebih kita diuji, bermaksud 1 tahun lebih ini kita sedang mendapat rahmat Allah, kita dapat pertolongan Allah. Walaupun nampak susah sekarang, tapi yang paling kita perlu adalah saat di akhirat di padang mahsyar kelak. Mungkin setahun lebih sabar dan redha kita inilah yang menjadi asbab terbesar kita nak masuk syurga Allah. Kalau hari ini kita sedih tak berkumpul dengan keluarga, tetapi Allah nak beri kita pengajaran, kesedihan yang hakiki yang sebenar, kalau kamu tidak boleh berkumpul sekeluarga dengan ibu, ayah, dengan adik-beradik, dengan semuanya di syurga Allah. Maka berjuanglah untuk kita berkumpul di syurga Allah, dan mungkin setahun lebih ujian inilah yang menjadi saham yang terbesar. Sabar, 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 redha. Subhanallah. Subhanallah, Terima Masya Allah. kasih. Terima kasih Ustazah. Sememangnya sabar itu akan menghasilkan ganjaran dan juga pahala yang lebih besar kalau kita sentiasa istiqomah dalam menjalankan sifat-sifat kesabaran dan juga tindakan terhadap kesabaran kita itu. Saya juga nak terus kepada Encik Azlan. Ini kita nak bercakap tentang, yalah, tadi Ustazah banyak bercerita tentang redha, sabar dan juga terus tabah dalam menghadapi ujian walaupun dalam tempoh yang berpanjangan. Cumanya apabila kita bercerita tentang yalah, sentimen masyarakat untuk setiap kali hari raya adalah pulang ke kampung halaman, berjumpa sanak saudara, saudara mara dan sebagainya. Kita pernah dahulu bersatu, kita pernah dahulu melandaikan keluk jangkitan kes COVID-19. Cumanya mungkin kali ini ia tidak boleh lagi untuk ditahan kerana suara-suara rakyat sudah mula untuk menyatakan, oh, ada kelompongan, ada sedikit lakuna di situ dan juga di sana dari segi pelaksanaan penguatkuasaan undang-undang dan sebagainya. Apakah ini sifat rakyat yang kita mahukan ataupun sifat masyarakat yang kita mahukan dalam menepani pandemik COVID-19? Baik, terima kasih Tuan Ismail. Kalau kita lihat saudara-saudara, saudari semua yang menonton pada hari raya ini, bila kita sebut tentang perasaan marah, tajuk ni pun raya dalam PKP, ini sebab rakyat marah. Pertama, betul Allah Subhanahu Wa Taala menguji
Tapi Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebut dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-30, "Wama asabatkum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada apa pun musibah yang menimpa kamu melainkan disebabkan perbuatan kamu sendiri, dan Allah memaafkan banyak kesilapan dan dosa yang kamu lakukan. Dan kalau kita lihat, kita perlu, sebelum kita menegur dan menasihati rakyat, kita perlu betul-betul mendalami. Apabila kami ziarah melihat kehidupan orang susah yang tersepit keadaannya, kita perlu hargai, kita kena ada empathy dulu, kita kena faham kenapa dulu orang tak begini marah dan kenapa sekarang orang marah. Dan tentunya kalau kita lihat, bahkan saya membaca karangan-karangan Profesor Dr. Hamka yang memberitahu kepada kita bahawa Ramadan ini bulan yang melatih kita untuk membina sifat integriti. Integriti ni apa? Kita melakukan sesuatu itu menurut peraturan dan undang-undang. Jadi apa yang menimbulkan kemarahan ini adalah bukan sebab pandemik, bukan sebab kita belum dapat vaksin, bukan semata-mata itu, tetapi apabila golongan yang memerintah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguruskan urusan orang ramai tetapi mereka bersifat double standard. Itu yang rakyat marah sebenarnya. Dan mereka marah sehingga apabila mufti mengeluarkan fatwa pun mereka marah. Itu satu keadaan yang kita boleh lihat mereka sudah amat letih, mereka sudah amat marah. Dan saya bersetuju bahawa situasi marah itu justifiable, boleh difahami. Tetapi ia tidaklah boleh sampai ke tahap menghina, menggunakan perkataan-perkataan kotor yang itu tidak disunahkan dalam sirah Nabi SAW. Ada satu peristiwa, kalau kita pernah lihat double standard ini berlaku pada zaman Nabi SAW, para sahabat semua marah. Ada berlaku satu perjanjian yang penting, perjanjian Hudaibiyah, waktu umat Islam nak cuba masuk semula ke kampung halaman mereka. Tiba-tiba ada sekatan, tak boleh masuk, suruh balik, datang balik tahun depan. Dan mereka telah menandatangani satu perjanjian, yang mana perjanjian itu adalah double standard. Apabila orang Islam lari ke Mekah, dia tidak akan dipulangkan. Tapi kalau orang musyrikin Mekah lari ke Madinah, wajib dipulangkan. Dan ada beberapa lagi perkara dalam perjanjian itu yang tidak double standard. So apa berlaku? Para sahabat marah. Sahabat Nabi pun marah sehingga apabila Nabi SAW nak mereka dicemooh pada ketika itu, Quraisy ni dia provoke lagi. Dia kata padam perkataan, ditulis situ Muhammad Rasulullah, mereka kata padam Rasulullah, kami tak, ini hanya perjanjian kami dengan Muhammad. Kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi minta Ali radhiyallahu an padam, wahai Ali, Ali kata aku takkan padam. Kenapa aku nak padam? Dah lah perjanjian ini tak adil. Aku tak kena padam lagi. Tapi Nabi memiliki kapasiti emosi yang sangat besar, sangat luas. Beliau melihat jauh ke hadapan, rasional. Nabi minta pada Ali, wahai Ali, tu mana sendiri? Nabi padam. Ada satu pantun yang menarik yang DBP keluarkan. Sekali tersinggung, okey tak apa, minta maaf. Tapi 2 kali, 3 kali, 4 kali, berulang-ulang kali, ini dah setahun lebih. Takkanlah kita tak sedar lagi kan? Memang rakyat akan jadi meradang. Meradang ni dalam bahasa Melayu rasa kemarahan yang amat. Dan situasi ini menyebabkan kita pun tersepit. Di satu sudut kita nak kata jangan marah, tenang, jadi rasional. Dalam masa yang sama provokasi berterusan. Provokasi membiarkan golongan-golongan kayangan tertentu yang bukan sekali tetapi beberapa kali melanggar SOP dibiarkan. Dan kita tahu fakta jelas bahawa apabila kita berjendaikan lekuk itu kan, di mana yang disebut oleh Tuan Ismail tadi, kita dah hampir dah pernah sampai dah ada hari-hari yang ada gambar telur je kosong. Dah kosong dah masa tu. Tapi disebabkan ketamakan golongan tertentu terhadap jawatan, kuasa dan politik, mereka mencatur dan lihat hari ini ratusan ribu orang positif COVID dan kita sudah menghampiri keadaan di India. Sehingga kita dijadikan contoh oleh negara jiran kita, Indonesia. Jangan jadi seperti India dan Malaysia. Dan itu bukan disebabkan kita tak boleh salahkan Allah, kita tak boleh salahkan rakyat, tetapi kita kena ingat wama asabatkum min musibatin fabima kasabat aydikum. Kamu ditimpa ujian ini disebabkan tangan-tangan kamu sendiri. Sebab itu kita kena muhasabah. Bukan hanya rakyat muhasabah, orang-orang yang ada di atas juga perlu muhasabah. Ini bukan soal kepartian atau politik, ini soal keadilan yang terpakai kepada semua.
selagi, dan itu yang kita sepatutnya belajar daripada Ramadan. Kita keluar daripada Ramadan dengan integriti yang lebih tinggi. Kita keluar daripada Ramadan, kita belajar. Selalu kita sebut Ramadan ni kita nak rasa kesusahan orang yang tak ada duit, tak ada makanan kan. So pada ketika inilah orang yang ada kuasa, ada kestabilan ni perlu betul-betul rasa perit dan jerihnya orang yang terjejas teruk di bawah khususnya. Dan bukannya bawah, Perdana Menteri pun dah umum dah, bukan B40 sekarang ni, B50 kan. Dah semakin besar. Golongan yang susah itu semakin besar. Dan kita lihat, saya di Alba Foundation bersama rakan-rakan, memang kami selalu pastikan semua tindakan yang kami lakukan adalah berasaskan data. Laporan terkini, survey-survey yang dilakukan oleh agensi, dan kita lihat di Malaysia sudah hampir setahun pandemik, kita tidak ada data yang jelas berapa ramai sebenarnya yang jatuh daripada borderline, daripada berada di CP-CP kan, ambil apa, orang kata just above the water, ambil nafas ni yang jatuh disebabkan pandemik ni, kita belum dapat tangkap lagi data tersebut. Dan tentunya dalam keadaan ini, satunya kita pesan kepada diri kita dan kepada sahabat-sahabat semua, first kali kita kena muhasabah. Kita kena betulkan dulu diri kita. Sebelum kita asyik nak menuding jari tu, kita betulkan dulu diri kita. Sebab tu saya kata, saya pesan, hari raya ni ramai yang mungkin akan pergi ziarah ni. Dan mungkin bagi alasan, ala orang atas boleh ziarah, kita takkan tak boleh ziarah. Saya nak pesan, mereka bukan guru dan teladan kita. Kalau orang yang langgar SOP ni, jangan jadikan mereka sebab untuk kita pun buat benda yang sama. Jangan kita masukkan diri kita sama-sama dalam kebinasaan. Kita jangan jadikan mereka sebagai contoh. Kita terus bersuara, amar ma'ruf nahi munkar ini berterusan. Kita menyuarakan suara kita dengan sopan, dengan tegas, tidak mencarut, tidak menghina, itu bukan adab Islam. Tetapi kita juga pastikan kita juga jaga anak isteri kita, kawan keluarga kita, jangan kita ambil sambil lewa, sebab setiap seorang daripada kita ni berisiko menyebarkan wabak ini. Betul. Kan? Saya dengar satu sidang media oleh DG Tan Sri Nur Hisham menyebut, ada satu orang ni, dia balik ke kampung dia sebab ada kematian. Dia buat pemeriksaan dan dia tak tahu macam mana, mungkin tak betul ke tak tepat, dia ingat dia negatif, dia balik dan dia sebarkan wabak tu kepada 2,693 orang. Kemudian daripada jumlah itu ada 29 orang yang mati. Bukan benda kecil, bukan benda main-main. So sama-sama kita tingkatkan takwa dalam Ramadan, kita nak bertakwa. So takwa di sini adalah ada integriti, kita menjaga, ada undang-undang, kita patuh. Tak kira siapa, semua kena patuh kepada undang-undang, barulah kita boleh menang. Sekali lagi, melawan pandemik ini. Sekali kita dah lawan lagi, naik menang. Terima kasih Encik Ismail. InsyaAllah. Itulah dia apa yang dikongsikan oleh Encik Azlan tadi, berhenti menuding jari, tetapi kita jaga diri kita sendiri supaya kita bukan menjadi ejen penyebar atau kita adalah punca kepada penyebaran yang berterusan ataupun kluster-kluster yang berterusan. Kalau kita imbas kembali, selepas lebih setahun kita mendepani pandemik COVID-19, sudah tentu peranan mereka yang bertugas sebagai petugas media juga amat diberikan perhatian, kerana mereka ini yang akan melaporkan, membicarakan, malah yang akan menyampaikan perkembangan harian dan juga yang akan memberikan perkembangan isu-isu semasa berkaitan COVID-19. Halina sendiri berpengalaman dan juga berada bersama dalam situasi tersebut untuk memberikan gambaran dan juga laporan harian berkenaan pandemik COVID-19. Tidak kira di mana institusi media yang dilaporkan pun ataupun yang menyampaikan berkenaan pandemik COVID-19 itu, patternnya adalah sama, untuk kita mengingatkan masyarakat supaya sentiasa patuh SOP dan sebagainya. Cuma mungkin penerimaan masyarakat terhadap laporan media itu kadang-kala agak negatif terhadap apa yang dilaporkan oleh media. Jadi pengalaman Halina Sri bagaimana sebagai petugas media dalam melaporkan pandemik COVID-19 ini? Baiklah, betul apa yang Ismail cakapkan itu, ada antara segolongan masyarakat yang menganggap bahawa berita yang kami sampaikan ini adalah berita yang palsu, data yang diberikan adalah data-data yang telah dimodifikasi dan sebagainya. Apa yang saya ingin katakan, tidak mungkin data-data ini dimodifikasikan, terutamanya bila ia datang terus daripada kerajaan, iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia. Cuma mungkin data ini bukan mengikut real time. Saya bagi contoh, beberapa hari lepas, rakan saya menghantar teks dengan berkata begini, both date
as a contact. Kedua-dua mereka ini mati kerana mereka hanyalah kontak. Saya teliti kontak-kontak itu. Salah seorang itu adalah wanita, ibu kepada pesakit positif COVID-19, dan seorang lagi merupakan teman kepada pesakit COVID-19. Kedua-dua mereka ini dijumpai mati di dalam rumah dan kemudiannya dibawa ke hospital. Apa yang saya nak cakapkan, ini benar-benar terjadi, cuma mungkin dilaporkan 2 hari selepas kejadian sebenar terjadi ataupun 1 hari selepas. Ini kerana pelbagai proses perlu dilakukan. Kita perlu hantar ke forensik, kita perlukan pengesahan dan pelbagai tes ini. Apa yang saya nak cakapkan, bahawa data adalah betul, cuma mungkin tidak diinterpretasikan dalam real time. Itu yang ingin saya katakan. Satu lagi yang saya heran, ramai di antara rakyat Malaysia ini menyatakan bahawa COVID-19 ini bukan perkara yang betul, hanyalah omongan kosong, tipu-tipu dan sebagainya. Vaksin itu sendiri bukanlah satu solusi dan sebagainya. Saya tak tahu apa nak cakap, cuma apa yang saya boleh nasihatkan kepada semua yang mungkin mempunyai tanggapan yang tidak tepat mengenai COVID-19 ini, bahawa carilah informasi dalam sumber yang betul. Jangan mendengar kata-kata omongan jiran saya lah, nenek saya lah, saudara saya lah, apalah. Cuma pastikan anda dapat informasi yang tepat melalui saluran media yang betul. Kerana apa yang pasti, mereka hanya mahu menyampaikan dan menyelamatkan kita. Bukan bermakna nak jadikan kita ini sebagai tikus makmal ataupun sebagainya. Itulah yang saya boleh katakan kepada semua yang menonton, cari informasi dari sumber yang tepat dan sahih. Okey, ada tak sebarang peristiwa yang pernah ditangani oleh Halina sendiri yang mana merasakan ini cabaran besar bagi saya untuk menjadi penyampai ataupun untuk menjadi pengacara ataupun untuk menyampaikan isu-isu semasa yang mungkin akan trigger Halina punya capability ataupun credibility sebagai seorang pengacara sendiri? Okey, saya mungkin boleh bagi contoh tentang vaksin. Baru-baru ini saya merupakan antara orang yang pertama yang mendapatkan vaksin AstraZeneca. Kita tahu bahawa vaksin AstraZeneca ini mempunyai risiko yang sangat rendah, iaitu tentang pembekuan darah. Kita tahu dia ada risiko namun dia rendah, dan kebaikan mendapatkan vaksin ini lebih tinggi daripada kekurangannya. Bila kita cuba untuk berdakwah, untuk mengatakan bahawa menyeru orang ramai untuk mendapatkan vaksin ataupun sekurang-kurangnya mendaftar sebagai vaksin, pelbagai tomahan akan diberikan. Saya beri contoh, bila saya mendapat vaksin tu, saya tidak mengalami apa-apa alahan, tak ada sore di bahu, tak demam, tak sakit kepala, tidak. Saya tak merasakan apa pun simptom-simptom ini, cuba mungkinlah sedikit sakit di bahu. Dan bila satu kenyataan dikeluarkan bahawa jika anda oleh JKJAV, jika anda mengalami simptom-simptom yang dinyatakan selepas 4 hari dan ke 30 hari, anda perlu memastikan simptom-simptom ini terkawal. Contohnya pening kepala, walaupun anda dah makan ubat dan sebagainya. Ini simptom-simptom yang memang sudah dijangka akan kita lalui. Namun bagi mereka yang mungkin tidak percaya kepada fungsi vaksin ini sendiri, mereka akan menyatakan bahawa ini yang akan kita lalui. Ada yang lebih teruk, kata dapat vaksin itu dapat microchip yang akan mengawal minda kita dan sebagainya. Saya kadang-kadang tak tahu macam mana nak terangkan kepada mereka semua. Namun apa yang saya boleh cakap, kita ni bukan siapa-siapalah untuk orang letak microchip untuk ubah minda kita ataupun mengesan kedudukan kita, bukan. And tidak semudah itulah untuk memasukkan microchip ke dalam badan melalui suntikan.
Itu sajalah yang boleh saya katakan kepada InsyaAllah. semua. InsyaAllah. Tahniah juga Elina sebab sudah pun mendapatkan dos pertama bagi vaksin AstraZeneca. InsyaAllah lebih ramai lagi yang akan mendaftarkan dan juga lebih ramai lagi yang akan mendapat peluang selepas stok dan juga bekalan vaksin jenis tersebut akan mula dibawa dari semasa ke semasa dan juga dibawa lebih banyak lagi. Terus kepada Ustazah Asma, bercakap tentang bagaimana penerimaan masyarakat terhadap apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Tidak kira lah sama ada untuk Perintah Kawalan Pergerakan, program imunisasi COVID-19 kebangsaan ataupun apa jua yang dilakukan oleh kerajaan, ada sebahagian masyarakat yang bersikap pesimis ataupun yang memberikan reaksi negatif. Malah ada yang membantah dan juga mengajak orang lain untuk membantah sama apa yang dilaksanakan oleh kerajaan. Maka sifat-sifat untuk menghasut ke arah perkara-perkara yang buruk ataupun perkara dan juga reaksi negatif ini, apakah ia menggambarkan masyarakat kita sudah rosak dari segi pemikirannya ataupun sudah rosak dari segi asas kepada pemikiran bermasyarakat? Ustazah. Subhanallah, Alhamdulillah, persoalan yang sangat baik. Saya secara peribadinya kagum dengan pergerakan yang dibawa oleh Tuan Azhar Shah kan, selaku CEO Arba Foundation. Dan saya sebenarnya tadi bila dengar cerita peribadi daripada Cik Halina, pengalaman ayah COVID tu, membuatkan saya macam, yalah, kita berfikir banyak perkara sambil kita berwacana ni, kita berfikir sana sini. Dan apabila Tuan Azhar Shah menyebutkan tentang firman Allah, kerosakan itu berlaku kerana tangan-tangan kamu, kerakusan kamu dan sebagainya. Ya benar, bagaimana kita nak blend kan antara firman Allah yang berkenaan dengan sabar, ujian, kemudian tentang amaran, peringatan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita menjadi manusia yang seimbang lah kan, membuat keputusan tindakan tu dalam keadaan seimbang. Tuan-puan dimati Allah sekalian, para pendengar, Masya Allah. Sebenarnya suara moderator pun macam sayu je kan. Mungkin moderator kita ni pun Masya Allah sedang berjauhan dengan tak dapat balik. Itulah sebab kita sikit. Kalau selama ni sedih sikit. Hari Raya Aidilfitri biasa rancangan tu rancangan yang happy-happy kan. Betul. Tapi kita dah berubah dah. Jadi mood sedih, rindu, sayu tu. Ya Allah, saya sendiri pun sayu sebab dah lama sangat tak jumpa mak kan. Masya Allah. Okay. Jadi kami sendiri melalui NGO kami, Sahabat Amal Care, pandemik ni kita rakyat, kita sangat bersama dengan rakyat. Sampai peringkat kadang-kadang saya secara peribadilah, apa nak jadi-jadilah orang kat atas tu. Sebab kita rasa macam tak habis-habis dengan pelbagai kontroversi, pelbagai ni kan. Akhirnya kita kata, kita fokus, kita rakyat, jaga rakyat, Allah jaga kita. Lepas tu kita fokus bantu seramai mungkin. Kalau tengok dalam bulan Ramadan ni hampir 3 juta sebenarnya melalui NGO kita. Kita mencari seramai mungkin yang kita boleh capai. Seluruh Malaysia, aktivis kita ada sampai Sabah Sarawak. Yang kelaparan, yang tak ada untuk waktu berbuka, tak ada waktu untuk sahur, yang sakit, sebab kita ada banyak tabung. Tabung perubatan, tabung pendidikan, tabung kebajikan, makan minum, keperluan asas, subhanallah. Jadi kalau tadi kan di awal tanya macam mana suasana raya, sebenarnya kita kalau dah terbiasa dengan menyantuni orang-orang yang memerlukan ni, sampai saat sehari sebelum raya sampai hari raya pun kita masih fikirkan mereka. Masih fikirkan. Kita memang buka, ada je orang yang kita tahu terdekat ke jauh ke, kita akan menyegerakan. Jadi sebenarnya kan, kalau kita nak tengok situasi, kita nak sedar hakikatnya, rakyat Malaysia, sebenarnya termasuklah pemerintah, mereka juga rakyat Malaysia. Kita semua ada banyak sebab untuk marah, untuk kecewa, untuk takut, untuk sedih, untuk curiga. Kita ada banyak sebab. Keliling, media sosial, macam-macam isu, macam-macam berita. Subhanallah. Banyak sebab. Bahkan kalau orang kata, kau ni marah tiba-tiba. Tak, bukan tiba-tiba. Memang ada sebab nak marah. Memang ada sebab bimbang. Contoh tadi tu kan isu kecurigaan kepada program imunisasi negara, vaksinasi dan sebagainya. Ada sebab. Hari ni media sosial viralkan itu, viralkan ni, tunjuk kesan apa semua. Jadi subhanallah, tuan-puan dan puan-puan sekalian, saya nak baca satu hadis Nabi SAW. Sebab kalau nak kumpul, sebab ni
kita nak ke mana dengan banyaknya sebab-sebab ni, nak marah, nak kecewa, nak sedih, nak takut ni. Namun di sana sudah tentu ada suluhan daripada Al-Quran dan juga hadis yang boleh menguatkan kita. Nabi SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala khuznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Sadaqa Rasulullah SAW, hadis sahih riwayat Bukhari, yang bermaksud, tidaklah seorang Muslim yang ditimpa suatu penyakit dan keletihan, kegusaran dan kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Subhanallah. Tuan-puan, para pendengar sekalian, dulu kalau saya masa baca hadis ni, saya bayangkan mustahil kita nak ditimpa semua ujian ni serentak. Ada waktunya mungkin silih berganti lah. Ada diuji letih, ada diuji dengan sakit, ada diuji dengan gusar, bimbang, ada diuji dengan sedih, ada diuji dengan gangguan, ada dengan susah. Tetapi subhanallah, bila datang wabak COVID-19 ini, kita diuji serentak dengan semua perasaan ni. Dengan sedih, dengan letih dah nak ngadap itu, ngadap ini kan. Dengan sedih, dengan gangguan, dengan kesusahan, dengan sakit. Subhanallah, yang mana Nabi sebut, melainkan Allah akan menggugurkan segala dosa-dosanya. Masya Allah. Ya, Ustazah. Baik, itu di antara sedikit perkongsian daripada Ustazah Asma untuk kita melihat segala apa yang kita pertaruhkan, yang kita korbankan, insya-Allah Allah akan Maha mendengar dan juga melihat dan juga menilai untuk memberikan ganjaran setimpal dengan apa yang telah kita lalui dan kita korbankan. Saya juga nak tanya kepada Encik Azlan, ini mungkin kita boleh menutup untuk wacana sinar kita. Sudah pasti kita tidak tahu bila rasanya kita akan berjaya melihat pengurangan kes ini akan berlaku. Namun insya-Allah kita perlu sentiasa positif untuk melihat kalau kita bekerjasama dengan sesama sendiri dalam entiti masyarakat, bekerjasama dengan pihak pemimpin, kita boleh mendapatkan seperti mana yang diceritakan tadi, seperti tahun lalu kita mengurangkan keluk jangkitan COVID-19. Cuma dalam ketidakpastian ini, apa yang boleh dilakukan oleh masyarakat? Apakah masyarakat perlu bersatu untuk menyuarakan perkara-perkara yang perlu diperbaharui ataupun bersatu untuk hanya menurut membuta tuli saja? Cik Azlan. Baik, itu dia. Mungkin sudah tiba masanya untuk kita menutup wacana sinar kita pada malam ini. Halina, kalau ada sedikit perkongsian untuk menutup, ialah Halina sendiri pun sudah bersama dengan kita dalam beberapa siri wacana. InsyaAllah harapan dan juga pesanan, mungkin perkongsian daripada Halina pada sahabat-sahabat, bukan saja sahabat-sahabat sejawat, tetapi mungkin sahabat-sahabat yang sedang menonton kita dalam wacana sinar ni. Halina. Ya, apa yang saya boleh katakan, kebahagiaan ataupun kita boleh menghidupkan suasana hari raya ini dan semuanya bergantung kepada kita. Gunakan teknologi kalau nak berhubung dengan masyarakat di luar, ibu ayah di kampung dan sebagainya. Dan kita masih boleh menziarahi sesama kita, namun kita kena ingat bahawa kita kena mengamalkan ataupun mematuhi SOP yang ketat. Jangan bersalaman, jarakkan kedudukan kita dan sebagainya. Dan apa yang lagi satu yang boleh saya katakan bahawa kita seharusnya akur dengan apa sahaja yang ditetapkan, peraturan-peraturan yang disediakan. Namun kalau kita lebih bersikap rasional, kita kawal emosi kita supaya kita boleh membuat satu keputusan yang lebih matang. Dan kalau kita juga boleh mengawal diri kita, pastinya COVID-19 ini dapat kita putuskan. Dan apa yang saya boleh katakan lagi sekali lagi, kita tak ada pilihan. Kita tak tahu bila kita akan mengalami kehidupan yang normal seperti dahulu. Apa yang kita boleh lakukan untuk diri kita dan diri orang di sekitar kita, hanyalah kita boleh menguatkan diri kita, memberi semangat yang wajar dan bersiap sedia dengan apa sahaja perubahan yang dilakukan. Itu kepada mereka ataupun rakyat. Namun ingin saya katakan juga kepada pemimpin supaya bila melakukan satu keputusan itu, lakukanlah
lakukanlah keputusan itu sebulat suara. Janganlah hari ini berkata demikian, besok kita tukar, banyak Berubah-ubah. U-turn dan sebagainya. Betul, ini sebenarnya menambah kegusaran rakyat, membuatkan kita lebih marah, membuatkan kita orang kata mempersoalkan kewibawaan pemimpin dan kecekapan mereka mengatasi ataupun mengawal krisis ini. Kerana kita dah cukup sedih dan sebagainya, kegusaran, kita dah letih, semua kita dah letih. Cuma kalau matlamat masa depan kerajaan itu lebih jelas, lebih teratur, mungkin ia dapat mengurangkan masalah kita. Dan kita tahu juga keadaan pandemik ini membawa kepada masalah kesihatan mental kita terutamanya, dan sebagai seorang manusia, saya percaya kita janganlah menambah luka dan lara kepada orang di sekitar kita dengan membuat perkara-perkara yang tidak tidak membantu kita kita sesama kita. Kalau orang nak langgar SOP, biar orang langgar, kita teruskan dengan SOP kita. Tetapi orang yang melanggar tu pula janganlah berbangga mempamerkan mereka suka duka suka mereka itu di media sosial, kerana ini semua mengundang fitnah dan kemarahan masyarakat. Dan akhir sekali, selamat Hari Raya, minta maaf zahir dan batin kepada semua penonton Sinar, kepada Ismail, kepada Ustazah Asma dan juga kepada Azlan dan semua kru Wacana Sinar. Selamat Hari Raya dan maaf zahir batin daripada saya, Halina Pelavi. Terima kasih Halina, satu perkongsian yang baik juga. Selamat Hari Raya juga diucapkan kepada Halina dan juga keluarga Halina. Doakan semoga Halina dan juga keluarga berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga diberikan kesihatan dan juga kebahagiaan dalam Hari Raya Aidilfitri ini. Untuk kita menutup, kita akan bersama saja dengan Ustazah untuk memberikan gambaran tentang marah itu tetap marah, geram itu tetap geram. Seperti mana yang diperkatakan oleh Encik Azlan dan juga Halina, ada beberapa perkara yang banyak dipertikaikan oleh rakyat dan sebagainya. Namun ialah untuk memujuk hati yang sedang bersedih, untuk memujuk hati yang sedang gundah dan juga untuk memujuk hati yang sedang merajuk ini, apakah mungkin ada beberapa amalan yang boleh kita lakukan dalam kita menghadapi dan juga melalui Hari Raya Aidilfitri tanpa ibu bapa dan juga keluarga terdekat? Apa amalan yang boleh kita lakukan untuk memujuk hati kita yang sedang berduka lara ini, Ustazah? Subhanallah, terima kasih kepada Tuan Azlan. Tuan Ismail, mohon maaf. Masya Allah. Saya ingin berpesan pada diri saya dan kepada semua para penonton, para pendengar. Saya percaya tidak ada mana-mana pemerintah dalam dunia ini tidak mahu membuat keputusan yang popular. Tapi saya rasa pemerintah pada hari ini adalah di kalangan yang paling mencabar. Ini adalah fasa paling mencabar dalam pemerintahan. Masya Allah, maka setiap kali mereka buat keputusan, mereka terpaksa menghadapi pelbagai kecaman dan sebagainya. Jadi walau bagaimanapun sebagai seorang rakyat, saya menyeru diri saya dan sahabat semua terus menyokong apa jua proses pemulihan yang dibuat oleh pihak kerajaan, antaranya adalah vaksinasi dan sebagainya. Masya Allah, dan mudah-mudahan bila kita saling menghormati dan bersatu, kita berjaya mengharunginya, insya-Allah. Dan sebagai penutup, kepada apakah amalan yang kita boleh lakukan sekarang Hari Raya, tuan-puan dimati Allah sekalian, hari yang mana walaupun kita dalam keadaan susah, sedih, derita apapun, kita sentiasa meletakkan keutamaan. Sebenarnya keutamaan apapun hidup kita adalah untuk mendapat redha Allah, untuk mendapat kasih sayang Allah. Jadi kalaulah situasi sekarang melihatkan diri kita dekat dengan Allah, kita jaga solat, kita jaga semuanya, kita sebenarnya sedang bahagia. Bahagia dalam redha Allah. Mudah-mudahan kita akan bahagia juga bila berkumpul di syurga kelak. Terima kasih kepada semua. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Raya Aidilfitri juga buat Ustazah dan juga keluarga yang menyambutnya sekarang ini. Alhamdulillah kita semua menyambut dalam serba sederhana dan juga mematuhi peraturan yang ditetapkan. Kesimpulan daripada Encik Azlan sendiri, pesanan juga untuk masyarakat dan juga pesanan untuk komuniti masyarakat kita terhadap raya ini adalah ujian bagi kita semua untuk menilai sejauh mana kita melalui hari-hari getir dan juga hari-hari yang payah ini dengan semangat untuk kita sembuh dan untuk kita lebih baik berbanding hari sebelumnya. Encik Azlan.
Baik, terima kasih kepada Tuan Ismail. Pertamanya, saya mengingatkan diri saya dan sahabat-sahabat semua, Malaysia ini adalah rumah kita bersama. This is the only home that we have. Inilah rumah kita satu-satunya. Jadi, kalau kita lihat antara yang saya suka membaca dalam salah satu karangan Profesor Dr. Hamka, beliau menyebut daripada tarbiyah Ramadan, kita membina ketakwaan dan keimanan, dan salah satu cabang dan hasil daripada keimanan yang semakin kuat bertambah dekat dengan Allah adalah mencintai tanah air, mencintai masyarakatnya dan mengharapkan kebaikan untuk keseluruhan masyarakatnya. Jadi dalam konteks hari ini, salah satu perkara amal saleh, di samping kita salat, baca doa, salah satu amal saleh yang besar adalah menjaga SOP, menjaga semua peraturan yang ditetapkan dan tidak cuba untuk bend around the rules ke, cuba nak sogok ke, nak lepas itu dan lepas ini. Tak, itu semua akan menambahkan lagi masalah. Kita berharap Malaysia akan pulih secepat yang mungkin. Bayangkan insyaAllah tahun hadapan Hari Raya ni, kita dah tak ada forum daripada rumah macam ni dah. Kita akan berada di pentas, boleh bersalaman. Kita berdoa kepada Allah SWT. Teruskan berdoa walaupun Ramadan dah berlalu. Bukan hanya Ramadan waktu kita berdoa, seterusnya kita berdoa memohon kepada Allah SWT, ekonomi negara kembali pulih, keadaan kesehatannya kembali pulih, kestabilannya kembali pulih, dan emosi-emosi kita yang cedera banyak ni kembali sembuh dan kita dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik insyaAllah. Jadi saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua rakyat Malaysia. Mohon maaf salah dan silap. Semoga kita dapat mengambil iktibar dan pengajaran yang terbaik daripada fasa demi fasa yang kita lalui dalam kehidupan pada ketika ini. InsyaAllah. Terima kasih banyak Tuan Ismail. InsyaAllah. Terima kasih Encik Azlan. Selamat Hari Raya Aidilfitri juga diucapkan pada Encik Azlan, keluarga dan juga sahabat-sahabat. Terima kasih kepada Halina, terima kasih kepada Ustazah Hasma, dan juga terima kasih kepada anda yang menonton kami dalam Wacana Sinar edisi khas Aidilfitri edisi ke-256. Sudah pastinya tiada masa untuk kita menunding jari. Apa yang penting ketika ini adalah kita menjaga diri kita sendiri dan pastikan supaya kita dapat melakukan dan juga memberikan impak dan juga dampak kepada perubahan positif dalam catatan kes harian bagi COVID-19 insyaAllah. Kita tidak ada sambutan yang meriah untuk tahun ini, disebabkan itulah kita meletakkan nilai-nilai dan juga kerangka perbincangan kita ini lebih berfokus kepada apa yang boleh dilakukan dalam kita menghadapi cabaran dan juga dugaan yang sedang melanda. Tidak salah untuk kita bergembira tetapi berpada-pada dan juga bersederhana insyaAllah. Untuk hari esok kita juga akan bersama dengan sahabat saya, iaitu Ini Kisah Raya Kami. Dini Ashraf Salim akan bersama dengan tetamu-tetamu untuk membawakan tentang kisah raya. 3 tetamu yang berbeza latar belakangnya dan juga berada di lokasi-lokasi yang berlainan. Ada juga yang berada di luar negara ketika ini. Jadi apakah kisah yang akan disampaikan oleh mereka? InsyaAllah teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sinar Live dan juga di Wacana Sinar di portal www.sinarharian.com.my, juga di Facebook Sinar Harian, Twitter @SinarOnline dan juga YouTube Sinar Harian. Selamat Hari Aidilfitri diucapkan bagi saya Ismail Adnan, juga mewakili pihak penerbitan Wacana Sinar dan juga pihak kumpulan media Karangkraft ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Semoga apa yang kita kongsikan bersama dengan anda dapat sedikit membawa manfaat dan juga perkongsian yang baik untuk anda dan juga keluarga anda sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Kami daripada tim Wacana Sinar ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.